Malaysia adalah sebuah negara yang sedang membangun. Sering mendapat jolokan sebagai negara bertuah disebabkan oleh kekayaan sumber-sumber galian dan tanah subur. Malaysia tidak berhenti setakat itu sahaja, tetapi telah mengambil langkah penting untuk mara sumber-sumber baru pertumbuhan seperti bioteknologi, teknologi maklumat dan komunikasi, produk-produk halal dan kewangan Islam terus diperkembangkan dan dimajukan. Sesungguhnya, Malaysia membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, berpandukan kepada modal insan, inovasi dan idea. Setiap kali bercerita tentang institusi kewangan, pasti yang terlintas di fikiran kita ialah bank. Akan tetapi, bukan bank sahaja yang merupakan institusi kewangan di dalam Islam. Terdapat beberapa institusi kewangan yang lain seperti agensi dan pertubuhan zakat, wakaf dan baitul mal. Malahan institusi-institusi inilah yang amat perlu diperkembangkan. Sistem perbankan Islam telah ditubuhkan dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada umat Islam menggunakan kemudahan perbankan yang bertepatan dengan syariat Islam. Tidak dapat dinafikan lagi, institusi perbankan Islam banyak memberikan sumbangan kepada pembangunan ekonomi negara melalui kegiatan yang dijalankan. Antaranya adalah dengan menawarkan khidmat pembiayaan kepada pelanggan individu atau korporat. Terdapat beberapa jenis khidmat pembiayaan yang ditawarkan seperti pembiayaan runcit, pembiayaan perdagangan dan pembiayaan korporat yang mempunyai pelbagai jenis produknya yang tersendiri. Antaranya adalah produk pembiayaan penyambungan al-istighna di bawah perkhidmatan pembiayaan korporat. Al-istisna merupakan jualan secara tempatan. Melalui kemudahan ini, bank akan membiayai pelanggan untuk membeli aset yang sedang dalam proses pembinaan. Tetapi pelanggan ingin menangguhkan pembayaran aset tersebut kepada tempoh tertentu atau dibayar secara ansuran. Pembiayaan ini diwujudkan dengan tujuan membantu membiayai projek perumahan, projek komersial, pembinaan bangunan untuk tujuan komersial atau industri dan lain-lain projek. Melaluinya, pelanggan akan dapat meneruskan projek-projek yang ingin dijalankan oleh mereka tetapi tertangguh atau tidak dapat dijalankan kerana tidak mempunyai kewangan yang mencukupi. Pelaksanaan projek-projek dengan bantuan pembiayaan perbankan Islam dapat memberikan kesan yang positif kepada pembangunan ekonomi negara apabila projek-projek ini telah siap dilaksanakan. Di samping itu, kewujudan perbankan Islam juga telah memenuhi keperluan perbankan orang-orang Islam untuk menyimpan mata wang mereka di bank yang beroperasi berteraskan prinsip syariah. Ini adalah kerana perbankan Islam tidak hanya mementingkan keuntungan semata-mata tetapi lebih menitik beratkan faktor agama. Maka ini akan mendorong lebih ramai rakyat Malaysia yang beragama Islam khususnya untuk menyimpan wang mereka di bank ini.
Apabila terdapat ramai pendeposit menyimpan, maka jumlah kewangan BIMB akan meningkat. Berdasarkan laporan tahunan Bank Islam Malaysia Berhad BIMB, bagi tahun 2001, jumlah pendeposit semakin meningkat dari satu tahun ke satu tahun. Dengan kewangan yang stabil ini, maka BIMB akan dapat melaburkannya dalam projek-projek atau perniagaan tertentu. Dengan ini, berlakulah aliran wang yang akan membawa kepada keuntungan. Melalui keuntungan yang diperolehi, pembangunan ekonomi negara akan dapat ditingkatkan. Perbankan Islam turut memainkan peranan membentuk usahawan yang lebih beretika dan mementingkan syariat Islam dalam keadaan aktiviti ekonomi. Ini adalah kerana perkongsi peminjam ataupun pelabur di perbankan Islam mestilah menyalurkan pinjaman yang diberikan oleh bank ini kepada perusahaan yang produktif dan dibenarkan oleh syariat sahaja. Perusahaan yang dilarang oleh Islam tidak akan diberikan bantuan sama ada dari segi pinjaman ataupun pembiayaan. Dengan ini, secara tidak langsung perbankan Islam telah dapat membantu kepada pembentukan usahawan Muslim ataupun usahawan bukan Islam yang jujur dan menjalankan kegiatan ekonomi dengan penuh beretika. Apabila wujudnya golongan yang sedemikian, maka pembangunan ekonomi negara akan dapat berkembang pesat tanpa ada penipuan, spekulasi, kegiatan haram dan sebagainya. Institusi perbankan Islam memainkan peranan yang amat besar dalam pembangunan ekonomi negara. Walaupun wujudnya persamaan dari segi fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh perbankan dengan bank konvensional yang lain, tetapi landasan penubuhannya adalah berbeza. Perbankan Islam menjalankan perniagaan perbankan dengan berlandaskan hukum Islam serta bertujuan keagamaan. Oleh yang demikian, sumbangan yang diberikan oleh institusi perbankan Islam adalah amat besar dalam menjana pembangunan ekonomi Malaysia dengan sumber yang halal dan tidak bertentangan dengan syarak. Semua ini adalah untuk mencetuskan pembangunan ekonomi Malaysia yang lebih Islamik dan seimbang. Objektif sosioekonomi yang utama bagi zakat ialah membasmi kemiskinan di kalangan masyarakat Islam. Islam menganggap kemiskinan sebagai satu masalah yang serius. Kemiskinan merupakan salah satu punca berlakunya jenayah dalam masyarakat. Kemiskinan juga membawa kepada rasa benci dan permusuhan di antara golongan kaya dan miskin yang akan membawa kepada konflik sosial dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW memberi perhatian yang berat terhadap isu kemiskinan. Baginda telah menjelaskan kepada para sahabat bahawa zakat perlu dibelanjakan untuk membantu golongan miskin. Imam Abu Hanifah telah mengikuti langkah ini dan mengisytiharkan bahawa zakat hanya digunakan untuk kebajikan golongan miskin. Sehubungan dengan itu, para ulama Islam telah bersependapat bahawa keutamaan dalam mengagihkan zakat ialah untuk membasmi kemiskinan. Zakat juga telah dikenal pasti sebagai komponen utama dalam sistem keselamatan sosial Islam. Zakat didapati mampu mengurangkan kemiskinan walaupun tidak membasminya dan mengurangkan jurang agihan pendapatan walaupun tidak menghapuskannya. Dan ada beberapa yang kami lihat dalam perjalanan kami menguruskan asas fakir miskin, mungkin 2-3 tahun kita lihat dia sebagai seorang yang tidak mahu buat sesuatu, tapi tahun keempat dia berubah. Jadi apa yang kami nampak, perubahan itu tidak semestinya pada tahun itu.
Jadi ada yang makan masa. Jadi Asnaf ada 33,000 keluarga di Selangor. Jadi kita ada dalam, macam saya sampaikan tadi, 384 keluarga kita dah pantau di bawah bertemodal, dan ada lagi di bawah incubator level 1, ada yang kita ke kursus. Jadi banyak tim yang bergerak memastikan dia dynamics. Jadi tidak ada satu mall yang katakan semua masuk sini boleh berjaya. Sebab ada yang berjaya mengikut anak-anaknya, anak-anak yang lebih berjaya, ada yang ibu bapanya berjaya. Ada yang banyak-banyak kes yang dulu mungkin berniaga di pasar malam. Satu contoh saya bagi, yang ada satu keluarga ni dia tidak berniaga, kami beri dia berniaga burger. Jadi bagi kami dengan berniaga burger ni dapat meningkatkan pendapatan. Tetapi daripada tak berniaga ke berniaga burger, dia lahir kreativiti sendiri. Keuntungan daripada burger ni diberi kepada kawan dia untuk bercucuk tanam, dan hasil cucuk tanam tu dijual di pasar malam. Jadi satu kitaran ekonomi kepada dia. Jadi dulunya yang burger ni menjadi pendapatan utama dan menjadi pendapatan sampingan, dan hasil jualan daripada sayur yang dia tanam benih dari kawan ni. Jadi kawan dia dapat bisnes bertak cucuk tanam, dan dia dapat bisnes menjual di pasar-pasar malam, dan kami bekalkan lori untuk dia. Dulu bekalkan hanya burger statik tu, sekarang dah ada lori untuk meniaga pasar malam, jual sayur-sayuran dan buah-buahan di pasar-pasar malam di Selangor ni lah. Jadi kita nampak pergerakan seorang asnaf itu dia dinamik. Dia tidak statik macam masuk asnaf, hantar kerja, dia berjaya. Jadi kita kena lihat dari kes ke kes. That's why dalam asnaf life cycle management ni kita lihat secara menyeluruh, dan apakah potensi dia, dekat mana yang kita boleh gilapkan, yang mana yang kita, kalau istilah bahasa pasarnya, tarik break dulu, relax dulu, dia tak nak buat apa-apa dulu, kita tengok yang lain dulu. Sebab apa? Kita mempunyai taburan asnaf 33,000 di seluruh Selangor. Jadi kita lihat yang mana berdaya maju, kita bantu dia, mempercepatkan dia keluar daripada kemiskinan. Yang mana belajar, kita hantar belajar. Yang mana anak dia nak pergi kursus, kita hantar pergi kursus. Jadi secara dinamik ni, untuk maklumat, di universiti sekarang dah lebih daripada 5,000 anak-anak asnaf yang belajar di universiti. Di situ pun kita track berapa yang keluar daripada belajar. Jangan dia keluar belajar, dia duduk rumah balik. Kita nak pastikan dia dapat pekerjaan, dapat membantu ibu bapa. Kalau setidak-tidaknya pun dia dapat mengurus diri, tidak membebankan keluarga nanti. Jadi dia tidak mewariskan kemiskinan. So kita ada banyak tracking. Kita track major exam supaya dia dapat result yang bagus. Kita track lepas SPM, kita track lepas UPSR. So di sini ada tim-tim yang berbeza lah, yang kita lihat bagaimana kita nak membantu asnaf fakir miskin ni supaya dia dapat keluar dari kemiskinan dengan berbagai kaedah, bukan dengan satu kaedah saja. Saya Rasman bin Nordin. Saya menerima bantuan lori untuk berniaga, laksa, sekerja dan lain-lain daripada Lembaga Zakat Selangor. Saya menerima lori daripada Lembaga Zakat tahun 2013. Alhamdulillah saya sudah keluar daripada kemiskinan saya. Wakaf adalah satu bentuk amal yang kekal dan berterusan. Sedekah jariah ini adalah wakaf Islam yang diberikan oleh orang Islam dalam bentuk tunai atau harta tetap. Tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi kebajikan kepada orang lain. Apabila sesuatu harta diserahkan sebagai wakaf, hak pemilikan dipindahkan kepada Allah yang akan membolehkan harta itu digunakan untuk kebajikan. Salah satu institusi yang menguruskan wakaf adalah Majlis Ugama Islam Singapura yang menguruskan wakaf di Singapura. Pada masa ini, peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat di seluruh dunia. Contohnya di Singapura,
170,000 pekerja Islam membuat caruman sebanyak 2 hingga 11.5 dolar sebulan menggunakan mekanisme CPF, iaitu tabung simpanan pekerja, dan berjaya mengumpul sebanyak 6 juta dolar setiap tahun. Tokoh pertama yang menghidupkan ibadah wakaf di Singapura adalah Syed Omar bin Ali Al-Junaid, pedagang terkenal yang mewakafkan sebidang tanah untuk kegunaan agama dan membangunkan wakaf Masjid Omar di Kampung Melaka. Beliau juga yang bertanggungjawab membangunkan Madrasah Al-Junaid, sekolah aliran Islam yang terkemuka di Selatan Asia. Seorang lagi tokoh adalah Syed Muhammad bin Ahmad Al-Sagaf yang membangunkan wakaf SME Al-Sagaf pada tahun 1904. Dana wakaf itu banyak menyumbang kepada penyelenggaraan Masjid Hajjah Fatimah, Madrasah Al-Sagaf Al-Arabiyah dan hal-hal kebajikan yang lain. Wakaf Hajjah Dain Tahira Dain Tadalah merupakan satu lagi wakaf yang disumbangkan oleh orang ramai untuk kebajikan umum. Wakaf-wakaf ini telah membantu Muslim di Singapura dan di negara lain lebih dari 100 tahun. Ketika ini, ada lebih kurang 101 wakaf di Singapura dan 68 daripadanya diuruskan oleh MUIS. Nilai wakaf ketika ini dianggarkan setengah bilion. Di bawah Seksyen 58 AMLA, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam, semua wakaf diletakkan di bawah seliaan MUIS dan semua pentadbiran di bawah MUIS dipersejakan oleh ISO. Hasil dana wakaf yang dihasilkan diagihkan kepada pelbagai pertubuhan dan kepada mereka yang dinamakan sebagai beneficiary. Jutaan telah diagihkan di dalam negara maupun di luar negara seperti Hadramaut, India dan di Tanah Haram Mekah dan Madinah. MUIS juga bertanggungjawab membangunkan hartanah wakaf supaya berpotensi secara sepenuhnya. Waris dibangunkan sebagai pelaburan real estate untuk menguruskan dan membangunkan aset wakaf. Hari ini, ia telah membangunkan 90% dari semua harta wakaf. Projek paling besarnya adalah wakaf Masjid Ben Solin dengan struktur pembiayaan yang unik yang menggunakan sukuk musyarakah ataupun bon Islam. Apabila mati seorang anak Adam, maka terputuslah pahala amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan dengannya atau anak yang soleh yang sentiasa mendoakannya. Riwayat Muslim. Bagi MUIS, ianya adalah penting bagi meningkatkan kesejahteraan agama dalam sosial masyarakat Muslim Singapura. Wakaf memberi manfaat kepada orang-orang Islam dari segenap kehidupan. Ianya menyediakan pembantu kewangan kepada orang miskin dan orang yang memerlukan. Ianya adalah kuasa generasi muda dengan pendidikan. Ayah baca apa tu ya? Ni tentang wakaf tunai. Wakaf tunai? Ya, ia dilaksanakan oleh Yayasan Wakaf Malaysia. Wang yang Di Malaysia pula, pengurusan dan pentadbiran wakaf diletakkan di bawah Majlis Agama Islam setiap negeri. Majlis Agama Islam Negeri merupakan pemegang tunggal kepada semua harta wakaf di Malaysia. Untuk membantu urusan pentadbiran dan pengurusan wakaf, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan penubuhan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar pada 27 Mac 2004. Yayasan Wakaf Malaysia pula ialah entiti wakaf kebangsaan. Ianya telah ditubuhkan dengan rasminya pada 2008 di bawah Akta Pemegang Amanah oleh Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar. Harta wakaf dibangunkan dengan pelbagai projek yang boleh mendatangkan manfaat ekonomi kepada umat Islam secara langsung maupun tidak langsung. Hasil sewaan bangunan wakaf dan lain-lain projek
akan diagihkan untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam. Contohnya seperti memberi bantuan kepada orang yang berada dalam asnaf-asnaf zakat, bantuan kerana pembinaan, pengurusan dan mengimarahkan masjid, surau, madrasah, klinik, hospital dan lain-lain, bantuan kepada orang yang ditimpa bencana alam, kemalangan, rawatan perubatan, anak-anak yatim, orang yang dalam ketahanan, bantuan pendidikan, meningkatkan syiar Islam dan bantuan untuk membangunkan negara dan lain-lain yang berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan umat Islam. Projek-projek pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Malaysia adalah menggunakan harta wakaf itu sendiri, hasil pulangan dari harta wakaf atau dari kumpulan wang dana saham wakaf. Projek-projek tersebut memberi kesan kepada pembangunan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Islam. Di Malaysia, sumbangan wakaf dalam menyediakan pendidikan kepada umat Islam amat banyak sekali. Institusi wakaf pendidikan di Malaysia bermula dengan institusi pengajian pondok, diikuti sistem pengajian madrasah atau sekolah aliran Arab dan seterusnya. Setelah merdeka, kerajaan mengambil alih institusi pendidikan wakaf ini untuk diurus mengikut persekolahan aliran perdana. Sehingga tahun 2005, dianggarkan terdapat sebanyak 174 buah institusi wakaf pendidikan di Malaysia. Penubuhan Yayasan Wakaf Malaysia yang giat mengumpul dana wakaf tunai untuk membangunkan tanah wakaf sedia ada, pembelian atau pembangunan aset, pembangunan bangunan seperti sekolah, kedai dan pejabat, serta pembangunan perladangan, ternakan dan perkilangan dilihat sebagai usaha positif ke arah menjayakan lagi peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi ummah pada masa akan datang. Wakaf juga telah memainkan peranan dalam menyediakan keperluan asas iaitu tempat tinggal. Tanah-tanah wakaf juga dibangunkan dengan projek perumahan yang disewakan kepada masyarakat Islam dengan harga yang rendah, khususnya disewakan kepada golongan yang miskin. Kesihatan adalah satu petunjuk kepada pembangunan ekonomi, maka kemudahan untuk mendapat perkhidmatan kesihatan oleh rakyat amat penting. Dalam konteks ini, walaupun di Malaysia terdapat hospital dan klinik yang disediakan oleh kerajaan dan swasta, institusi wakaf dilihat turut berperanan dalam menyediakan kesihatan dengan kos yang murah kepada masyarakat. Berdasarkan analisa terhadap amalan wakaf yang dilaksanakan semenjak awal Islam serta pelaksanaannya di Malaysia, dapat dirumuskan bahawa wakaf dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi dalam menyediakan keperluan masyarakat Islam. Setiap kita mempunyai harapan dan rancangan. Namun, tiada satu pun yang terlepas dari takdirnya. Maaf Puan, bayi Puan tak boleh diselamatkan. Harap Puan bersabar. Dan Puan tak akan boleh mengandung lagi. Sebahagian besar teori ekonomi secara umumnya sependapat bahawa asas insurans dalam Islam ialah penyingkiran risiko kerugian yang telah dijangka bagi seseorang individu melalui gabungan sejumlah besar individu yang sama-sama terdedah kepada risiko. Individu-individu ini akan menyumbang kepada satu tabung pembayaran premium bersama yang cukup untuk menampung sebarang kerugian yang bakal ditanggung oleh mana-mana individu. Ini adalah selaras dengan tuntutan Islam yang telah menetapkan peraturan supaya setiap individu itu sentiasa peka dan seboleh-bolehnya memastikan bahawa jiwa raganya, orang di bawah tanggungannya dan harta bendanya terjamin dan terpelihara. Ini digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya seorang yang beriman ialah sesiapa yang boleh memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, setiap orang daripada kamu adalah pemikul tanggungjawab dan setiap orang kamu adalah bertanggungjawab terhadap orang yang di bawah tanggungan kamu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, keluarga merupakan satu unit sosial yang asas. Melahirkan dan memelihara setiap ahli keluarga adalah suatu tanggungjawab dalam Islam.
Setiap ketua keluarga bertanggungjawab memenuhi keperluan semua ahli di bawah tanggungannya sebelum dan selepas musibah. Syarikat-syarikat takaful akan menanggung risiko dan ketidakpastian seterusnya menjamin keperluan bagi setiap tanggungan. Takaful merupakan satu tabungan paksa. Hakikat bahawa bayaran dari semua ahli yang menyertai skim takaful dapat membantu setiap ahli pada masa kecemasan merupakan ciri utama takaful. The insurer is actually the participant themselves. They are both the insured and also the insurer. The Takaful Operator Owning Act has a manager or an agent to facilitate all this, the scheme of things. Lebih ramai individu yang berkongsi risiko tersebut, lebih tepat pula risiko itu boleh diukur dan kos urusan perlindungan takaful bagi seseorang individu menjadi lebih murah. Oleh sebab insurer menjaga kepentingan bersama, suara orang ramai telah mendorong kerajaan di seluruh dunia termasuk kerajaan kapitalis untuk mengetepikan teori insentif individu dan menyokong jaminan risiko secara paksa seperti insurans kesihatan, kebakaran dan papasan kepada pekerja sebagai jaminan keselamatan sosial. Out there for us to penetrate. It's just about offering the right products and services and also reaching out to the masses because this business is about reaching the masses. Hal ini menunjukkan kepentingan takaful sebagai satu mekanisme penyingkiran risiko dan lebih daripada itu sebagai satu bentuk perlindungan atau jaminan keselamatan. It's not about profitability, right? It's all about mutuality. It's about caring for the society. So the moment you have this profitability element in your head when you design product, then I would say the spirit of takaful would so-called dilute. Allah memerintahkan supaya tiada individu dikecualikan daripada menikmati keperluan hidup yang secukupnya dan harus dilindungi daripada sebarang bentuk pencerobohan. Bagi sesebuah kerajaan Islam, persoalan yang timbul bukan melihat sama ada perlu menghak milik negarakan industri insurans. Pertimbangan yang penting ialah menentukan supaya industri tersebut diuruskan ke arah menggalakkan kebajikan masyarakat selaras dengan peraturan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam kata lain, pihak pentadbiran takaful perlu bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam memastikan tidak ada ahli masyarakat yang terkecuali daripada mendapat jaminan keselamatan sosial. Dalam Islam, keselamatan sosial pada umumnya dibincangkan dalam konteks zakat. Sesebuah kerajaan Islam boleh menggunakan hasil zakat untuk kebajikan masyarakat sebagai satu bentuk takaful sosial. Antara cara untuk memastikan tanggungjawab ketua keluarga itu dilaksanakan ialah dengan membuat simpanan atau tabungan secara persendirian. Walau bagaimanapun, usaha ini kebiasaannya tidak memadai disebabkan jumlah keperluan yang besar berbanding dengan jumlah simpanan persendirian yang kecil. Terima kasihlah kepada takaful Islami dapat membantu kita ni, berasa lega lah. Daripada tak ada rumah, alhamdulillah lah. Moga-moga rezeki. Baitul Mal. Baitul Mal sesuai dengan namanya sebagai rumah harta, merupakan perbendaharaan negara ulung yang pernah wujud dalam sejarah pemerintahan Islam. Ruh Baitul Mal dalam hal pengurusan khanazah kekayaan negara sudah ada sejak era pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sejarah penubuhannya sebagai satu institusi hanya bermula sejak pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Amalan dan pelaksanaan Baitul Mal di Malaysia terbatas dalam skop dan fungsi yang sempit. Fungsi Baitul Mal sebagai perbendaharaan negara diambil oleh Kementerian Kewangan, mengurus segala hasil dan perbelanjaan negara. Manakala Baitul Mal tidak diberi kuasa penting dalam urusan tersebut.
kecuali dalam hal pinggiran peringkat negeri, dan terkhusus pula untuk orang Islam sahaja. Tidak ada peruntukan kuasa bagi Baitul Mal untuk mengutip berbagai-bagai bentuk cukai yang ada dalam negeri, kerana bidang ini menjadi hak lembaga hasil dalam negeri. Di negeri yang unit zakat, wakaf dan sumber lain berada di bawahnya, iaitu di bawah Baitul Mal, seperti di Terengganu, perbendaraan Baitul Mal berpotensi untuk membesar. Jika sebaliknya yang terjadi, maka perbendaraannya hanya bergantung pada sumber-sumber yang lebih terhad, seperti memperoleh daripada wakaf, sewa bangunan daripada tanah milik Baitul Mal, atau sumber-sumber runcit yang lain. Menjadikan Baitul Mal sebagai korporat atau profesional mungkin dapat meningkatkan pungutan dana dan agihannya, namun tidak banyak memberikan kesan dan pengaruh dalam struktur ekonomi negara. Dalam banyak keadaan, penggunaan hasil perbendaraan Baitul Mal lebih menyerupai pengagihan kepada asnaf, sama seperti fungsinya bahagian zakat. Institusi kewangan Islam telah mencorakkan banyak kemajuan ekonomi dalam negara-negara Islam. Oleh itu, institusi yang banyak dan mencukupi sudah semestinya menjadi prasyarat kepada sistem kewangan yang canggih dan berdaya maju ini, kerana jumlah institusi yang banyak sangat penting dalam kehidupan masyarakat Islam masa kini. Mereka nyata memerlukan satu alternatif kepada sistem kewangan Islam yang lebih Islami, bukan semata-mata sistem kewangan Islam yang mempunyai nama dan labelnya sahaja. Justru, alternatif yang terbaik sepatutnya disediakan kepada mereka dengan menggandakan jumlah institusi yang banyak dan mencukupi untuk menampung permintaan pelanggan yang terdiri daripada masyarakat Islam.